Hai, salam sejahtera. Nama saya Jody N. Josiana Joseph dan saya merupakan Ketua Kumpulan bagi Kumpulan 2 bagi subjek Media dan Masyarakat bagi Seksyen 1. Hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tentang 10 kunci yang terdapat dalam syarikat Facebook. 10 kunci itu ialah misi, visi, objektif, dan maklumat, strategi, umum, identiti, komunikasi, isu, reputasi, dan stakeholder. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ainur Ashikin Umaymah binti Justin dan saya akan membentangkan misi Facebook. Misi Facebook ialah Give people the power to build community and bring the world closer together. Facebook memberi orang kebolehan untuk berkongsi dan menjadikan dunia lebih terbuka dan berhubung. Maksud misi ini ialah tidak cukup sekadar untuk menghubungkan dunia, kita juga mesti berusaha untuk mendekatkan dunia bersama. Bagi misi Give People the Power to Build Community, ia untuk mengukuhkan struktur sosial kita dan mendekatkan dunia bersama. Sebagai contoh, orang boleh menggunakan rangkaian sosial untuk memudahkan komunikasi dan perkongsian maklumat di antara anggota komuniti. Komuniti ini ada pelbagai, contohnya kawasan kejiranan, yayasan, komuniti dengan kepentingan bersama, dan pelbagai lagi komuniti maya. Bagi misi Bring the World Closer Together, Facebook membolehkan Anda berhubung dengan orang dari pelbagai kawasan di dunia, contohnya untuk berhubung dengan keluarga, rakan sekerja, dan juga dapat bertemu dengan orang baru. Selain itu, Facebook juga boleh digunakan untuk mengetahui apa yang sedang berlaku di dunia. Contohnya, melalui Facebook, orang ramai boleh mengetahui apa isu-isu yang sedang berlaku di dunia. Dan Facebook juga digunakan untuk berkongsi perasaan dan apa yang berlaku dalam kehidupan seharian. Ia adalah medium yang terbaik untuk berhubung dan berkongsi perasaan atau fikiran dengan orang lain. Pengguna boleh berkongsi pencapaian mereka untuk mendapatkan penghargaan atau berkongsi kesedihan mereka untuk mendapatkan sokongan dari rakan-rakan yang murah hati. Apa yang telah saya pelajari dari misi ini ialah Facebook adalah medium komunikasi yang berkesan. Facebook memainkan banyak peranan penting untuk menghubungkan orang di dunia tanpa sempadan, kerana hampir setiap orang hari ini mempunyai dan sudah biasa dengan Facebook. Dunia ini besar dan jika Anda berfikiran terbuka, Anda akan bertemu dengan banyak orang yang menarik setiap hari. Orang yang menarik dari kumpulan, komuniti, atau dari halaman di Facebook akan memecahkan semua stereotip yang Anda ada atau mempunyai mengenai dunia. Dan ini memberi kita peluang untuk mengetahui lebih banyak mengenai budaya, nilai, adat, dan tradisi di dunia. Oleh itu, pada pendapat saya, Facebook adalah mengenai menghubungkan orang, tidak kira di mana sahaja Anda berada, dan mendekatkan orang dari seluruh dunia. Hai, saya Erlinia binti Yusuf dan saya akan membentangkan tentang visi Facebook. Visi bagi syarikat Facebook ialah people use Facebook to stay connected with friends and family, to discover what's going on in the world, and to share and express what matters to them. Visi syarikat ini menunjukkan bahwa Facebook bukan sekadar rangkaian sosial dalam talian yang asas. Seterusnya, syarikat Facebook juga memudahkan masyarakat memperoleh pengetahuan dan komunikasi yang baik antara pengguna individu. Penyataan visi Facebook ini mempunyai komponen utama seperti skop pasaran global, alat untuk komunikasi, alat untuk penemuan atau pencarian,
dan alat untuk mengekspresikan diri. Komponen bagi skop pasaran global, visi syarikat Facebook didasarkan pada spesifikasi syarikat orang sebagai pengguna, menunjukkan semua orang di seluruh dunia. Visi Facebook juga menunjukkan bahwa syarikat adalah sebagai pemudah cara komunikasi antara rakan dan keluarga. Lebih-lebih lagi, Facebook bertujuan sebagai alat penemuan global melalui akses maklumat. Bukan itu sahaja, syarikat Facebook menjadikan rangkaian sosial dalam taliannya sebagai alat global untuk mengekspresikan diri. Komponen penyataan visi Facebook ini memerlukan syarikat untuk berkembang di peringkat antara bangsa untuk mengekalkan kedudukan paling tinggi di pasaran media sosial multinasional. Facebook membentangkan visi perniagaannya dalam satu kenyataan rasmi. Syarikat Facebook memisahkan penyataan ini untuk membantu pelabur, pengurusan dan pekerja lain memahami arah dan tujuan strategik perniagaan. Syarikat juga disarankan agar memasukkan kepelbagaian dalam penyataan visi Facebook. Diversifikasi berkaitan dengan strategi persaingan generik dan strategi pertumbuhan intensif Facebook yang merangkumi kepelbagaian perniagaan dengan menawarkan perkhidmatan lain seperti melalui Instagram, Oculus VR, dan WhatsApp yang beroperasi sebagai anak syarikat. Saya memilih syarikat Facebook ini karena visi syarikat ini mempunyai maksud yang mendalam dan menunjukkan bahwa Facebook mampu untuk membentuk masyarakat. Facebook memudahkan komunikasi dan perkongsian maklumat di antara anggota masyarakat. Komuniti ini merangkumi jiran, yayasan, pihak berkepentingan bersama, dan pelbagai komuniti maya. Selain itu, Facebook mempunyai tujuan untuk menghubungkan dunia. Sambungan dibuat apabila pengguna berkomunikasi melalui laman web media sosial dan aplikasi mudah alih yang sesuai. Sehubungan dengan itu, syarikat Facebook membolehkan perniagaan berhubung dengan pelanggan mereka. Ini sahaja daripada saya berkaitan dengan visi Facebook dan saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Farhanimah binti Alip dan hari ini saya akan membentangkan tentang kata kunci umum bagi syarikat media Facebook. Kata kunci yang ingin saya bentangkan adalah objektif. Objektif merupakan satu matlamat atau matlamat yang telah ditetapkan untuknya dalam kehidupan. Sebagai contoh, apabila jurulatih Anda melatih, dia menetapkan sasaran atau matlamat agar dapat mengalahkan pesaing. Dan begitu juga dengan Facebook, mereka membuat objektif agar mereka dapat capai matlamat apa yang diingini dan ditetapkan dalam syarikat mereka. Terdapat 4 objektif Facebook. Yang pertama adalah sebelum Facebook, Mark Zuckerberg had already created couple of similar sites which connected students to others studying the same degree course. Pada permulaannya, yaitu pada Februari 2004, objektif pertama Zuckerberg adalah menyebarkannya ke institusi-institusi pendidikan lain di Amerika Syarikat, dan hanya yang mempunyai alamat edu yang dapat mengakses laman web ini. Dan seterusnya, Facebook semakin tersebar kepada pelajar sekolah menengah dan university di United Kingdom, dan seterusnya pada September 2006
Facebook diterima oleh seluruh dunia dan hingga ke hari ini. Objektif yang kedua adalah independence, yaitu kebebasan ataupun berdikari. Pengembangan pesat pengguna Facebook menarik syarikat lain yang berharap dapat berkongsi keuntungan. Kabar angin tersebar mengenai tawaran dari Google, Viacom dan Yahoo yang bervariasi dari 750 juta US dollar hingga 1 bilion US dollar. Dalam wawancara dengan majalah Time pada tahun 2007, Zuckerberg menyatakan bahwa FB tidak dijual dan berdikari adalah objektif syarikat sejak awal. Dan pada tahun 2011, Goldman membeli saham dalam syarikat itu dan kemudiannya menjanjikan penawaran saham bernilai 1,5 bilion US dollar kepada pelabur luar negara. Banyak kontroversi yang berlaku, namun buat masa ini Facebook bukan syarikat awam dan Facebook mengekalkan kebebasannya. Objektif ketiga Facebook adalah community. Salah satu persepsi mengenai Facebook adalah berkaitan dengan membuat hubungan baru. Menurut Zuckerberg, ini tidak pernah menjadi objektif Facebook dan dia menyatakan dalam wawancara dengan majalah Time bahwa objektifnya adalah untuk membina komuniti bagi orang-orang yang sudah terhubung dalam kehidupan nyata. Gaya dan aplikasi laman web ini juga berdasarkan cara orang berkomunikasi secara semula jadi, dan salah satu objektifnya adalah membina ukuran komuniti itu. Dalam persaingan dengan Twitter, kedua-dua laman jaringan tersebut mengumumkan tujuan mencapai 1 miliar pengguna. Objektif Facebook yang keempat adalah data center, yaitu pusat data. Membina pusat data baru nampaknya berperanan dalam objektif pengembangan Facebook, menurut pengetahuan pusat data Rich Miller. Penerbitan Perdagangan Pusat Data, sebuah laporan tahun 2011 menunjukkan bahwa syarikat itu boleh menambah kemudahan pusat data barunya di Prineville, or yang meliputi 3 juta kaki persegi. Facebook memerlukan ratusan pelayan untuk mengemas kini 600 juta halaman Facebook penggunanya secara berkala. Dan ia berhasrat untuk menggunakan pusat data milik Facebook secara eksklusif menggunakan pelayan Facebook desain dari tahun 2011 dan seterusnya. Apa yang saya pelajari daripada kata kunci objektif ialah berkenaan community. Hal ini kerana dengan wujudnya Facebook, rangkaian sosial masyarakat di seluruh negara semakin tersebar luas. Oleh itu, objektif Facebook sangat penting agar dapat mencapai apa yang telah ditetapkan dalam syarikat mereka. Sekian itu sahaja pembentangan saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Helga Stacey Hafli. Saya akan menerangkan mengenai strategi yang digunakan oleh syarikat Facebook. Facebook merupakan salah sebuah syarikat yang paling terkemuka di dunia. Persoalannya, apakah strategi yang digunakan oleh syarikat tersebut sehingga mereka berjaya kini? Syarikat Facebook menggunakan 1 strategi generik, iaitu kos kepimpinan, dan 4 strategi pertumbuhan intensif, iaitu pembangunan produk, pembangunan pasaran, penembusan pasaran, dan kepelbagaian. Strategi yang menarik minat saya ialah strategi penembusan pasaran. Hal ini kerana objektif strategi ini adalah untuk memaksimumkan bahagian pasaran semasa. Dengan adanya strategi ini, syarikat Facebook berjaya meningkatkan saham mereka di pasaran semasa. Strategi kedua yang menarik minat saya adalah pembangunan produk. Hal ini kerana
Strategi ini melibatkan penawaran produk baru. Sebagai contoh, syarikat Facebook mengembangkan aplikasi mudah alih mereka untuk melengkapkan laman web rangkaian sosial mereka, contohnya Facebook. Dengan adanya produk baru, Facebook dapat menarik minat lebih banyak pengguna untuk menggunakan perkhidmatan mereka. Kekuatan bagi konsep strategi ini adalah Facebook mempunyai pangkalan pengguna terbesar di dunia, yang mana dapat dilihat hampir seluruh dunia menggunakan perkhidmatan media sosial yang dimiliki oleh pihak Facebook. Selain itu, kekuatan lain bagi konsep ini adalah pengambil alihan dan pertumbuhan syarikat berpotensi tinggi yang lebih mudah. Contohnya, syarikat Facebook yang mengambil alih aplikasi Instagram dan WhatsApp yang sebelumnya dimiliki oleh organisasi yang lebih baharu daripada mereka. Kelemahan konsep ini pula adalah mekanisme pengiklanan dalam aplikasi yang disediakan oleh syarikat Facebook, kerana segelintir pengguna akan merasa iklan yang terdapat dalam media sosial yang mereka guna sebagai gangguan ketika mereka menggunakan aplikasi tersebut. Oleh itu, mereka berkemungkinan akan menggunakan aplikasi lain selain yang disediakan oleh pihak Facebook. Kesimpulannya, sesebuah syarikat haruslah mempunyai pengurusan strategi yang efektif dan efisien berpandukan dengan objektif mereka sebelum memulakan sesuatu perniagaan agar mampu mencapai visi mereka yang dipegang dan seterusnya menjadi berjaya dalam perniagaan mereka. Sekian, terima kasih. Nama saya John Pinsor dan saya akan membentangkan kata kunci umum bagi syarikat media Facebook. Pada 31 Mei 2008, Klinik Internet Policy and Public Interest Clinic CIPPIC telah mengajukan aduan sebanyak 35 halaman terhadap Facebook. CIPPIC merupakan satu klinik undang-undang teknologi kepentingan awam Kanada yang berfungsi untuk memajukan kepentingan awam mengenai masalah undang-undang dan teknologi yang kritikal, termasuk privasi, kebebasan berekspresi, harta intelek, dasar telekomunikasi dan data, dan pemerintahan algoritma. CIPPIC telah mengambil tindakan terhadap Facebook kerana mendapati bahwa Facebook tidak memastikan pengguna-pengguna Facebook memberi persetujuan yang penuh bagi pendedahan maklumat peribadi terhadap pihak ketiga dan tidak meletakkan perlindungan yang cukup untuk mengelakkan pihak-pihak ketiga untuk mengakses maklumat peribadi pengguna. Perkara pertama yang menarik perhatian saya adalah tindakan CIPPIC untuk membuat aduan rasmi terhadap syarikat Facebook, kerana hal ini menunjukkan sikap amanah dalam melaksanakan tugas mereka, yaitu untuk memastikan kepribadian pengguna terjaga apabila menggunakan aplikasi Facebook. Perkara kedua yang menarik perhatian saya adalah tindakan CIPPIC yang bersikap berani untuk berhadapan dengan satu syarikat yang besar. Tindakan ini menunjukkan bahwa CIPPIC akan mengambil tindakan terhadap mana-mana sahaja syarikat ataupun organisasi tidak kira status mereka. Pihak awam haruslah berani mengambil tindakan terhadap syarikat-syarikat, tidak kira bagaimana besar pun syarikat tersebut, kerana jika dibiarkan syarikat itu membuat isu, sudah tentu masalah tersebut akan bertambah teruk dan secara tidak langsung dapat memberi kesan negatif terhadap semua orang. Kelebihan kata kunci ini pula adalah dapat menunjukkan bahawa syarikat media tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya tanpa mendapat kritikan dari pihak lain. Hal ini penting agar syarikat-syarikat media dapat mengetahui kesilapan mereka dan tidak membuatnya lagi. Misalnya isu kepribadian yang Facebook hadapi akibat pihak-pihak seperti CIPPIC yang dapat membuat aduan terhadap Facebook. Syarikat Facebook dikenakan tindakan yang tegas dan dapat memperbaiki masalah tersebut. Dari perspektif syarikat sendiri pula, kata kunci ini penting bagi syarikat untuk berkembang dan menjadi lebih maju. Segala isu yang dikemukakan oleh orang ramai dapat direnung oleh syarikat-syarikat media. Dengan itu, syarikat itu pun boleh bertambah baik dalam mengatasi isu-isu yang dihadapi. Syarikat yang tidak menerima sebarang kritikan tidak dapat mengetahui kesilapan yang mereka lakukan, dan mereka tidak dapat berkembang sebagai satu syarikat
yang berjaya. Kekurangan kata kunci ini pula adalah orang ramai dapat memberi impak yang negatif terhadap syarikat-syarikat yang dikritik. Pada era moden ini, wujudnya istilah cancel culture yang merupakan pemulauan seseorang individu atau satu syarikat sekiranya mereka membuat sesuatu aksi yang menyinggung perasaan orang ramai. Contohnya syarikat Goya Foods yang memberi pendapat mengenai parti politik di Amerika Syarikat telah dikenakan backlash dan diboikot dari pihak ramai. Hal ini menunjukkan betapa berkuasanya pihak awam terhadap syarikat-syarikat dan mampu menggagalkan syarikat tersebut. Oleh yang demikian, hal ini dapat memberi kesan yang negatif sekiranya maklumat palsu disebarkan mengenai sebuah syarikat dan pihak awam pun bertindak untuk cancel syarikat tersebut. Oleh itu, orang ramai haruslah memastikan maklumat yang disebarkan sahih agar tidak mengakibatkan satu syarikat yang tidak bersalah untuk muflis. Apa yang saya belajar dari kata kunci ini adalah impak yang boleh dilakukan terhadap syarikat-syarikat, terutama sekali pada zaman moden ini di mana wujudnya internet yang memudahkan komunikasi antara semua orang. Maklumat dapat disebarkan di sebalik bumi dalam beberapa saat. Oleh itu, segala isu yang dihadapi oleh orang awam dapat dikemukakan terhadap syarikat tersebut dengan lebih cepat, dan secara tidak langsung masalah yang dikemukakan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang identiti Facebook. Dalam sebuah syarikat adalah penting untuk mempunyai identiti, kerana identiti ini sangat penting dalam melambangkan sesebuah syarikat media. Sebagai contoh, Facebook mempunyai identitinya tersendiri. Namun, adakah Anda tahu apakah yang menjadi identiti kepada syarikat media Facebook? Bagi syarikat media Facebook, yang menjadi identitinya ialah logo Facebook. Seperti yang kita sedia maklum, Facebook mempunyai logo yang berwarna putih dan biru terang, di mana huruf F adalah berwarna putih dan berlatarkan belakang berwarna biru terang. Bagi saya, apa yang menarik perhatian saya mengenai identiti Facebook, yaitu logonya, adalah Facebook telah menggunakan satu logo yang sangat unik, di mana huruf F-nya berwarna putih dan berlatarkan belakang warna biru terang. Dan ini menyebabkan logonya sangat berbeza dengan logo-logo syarikat media yang lain. Selain itu, syarikat Facebook juga mempunyai logo yang sangat mudah untuk diingati dan dikenali, khususnya bagi pelanggan mereka, kerana Facebook menggunakan warna yang sangat menarik perhatian pelanggan. Selain itu, apabila Facebook menggunakan logo mereka, pelanggan akan mudah untuk menggunakan, mencari, serta memuat turun aplikasi Facebook kerana logonya yang berbeza dan unik ini. Selain itu, usahawan-usahawan akan menggunakan logo ini dengan mudah, terutamanya bagi peniaga kecil yang akan menggunakan Facebook sebagai platform tempat berjual beli. Mereka akan menggunakan Facebook untuk mempromosi barang jualan mereka. Apabila Facebook mempunyai logo yang merupakan identiti mereka, maka mereka hanya perlu memasukkan logo Facebook dalam perniagaan mereka. Akhir sekali, kebaikan yang dapat saya perolehi daripada identiti Facebook ini, iaitu logo Facebook, adalah logo ini akan memudahkan pelanggan untuk mengenali syarikat media Facebook. Pelanggan akan merasa puas hati apabila sebuah syarikat media mudah untuk dicari dan dikenal pasti, kerana akan menjimatkan masa pelanggan untuk mencari aplikasi tersebut. Selain itu, kemudahan logo ini adalah
sangat baik, terutamanya bagi usahawan-usahawan yang akan membuat pengiklanan di laman Facebook. Hal ini karena logo ini dapat membantu mereka sebagai fungsi pemasaran mereka. Selain itu, kemudahan logo ini juga sangat penting dalam membantu seseorang dan memudahkan mereka dalam membuat kajian tentang syarikat Facebook ini. Sebagai contoh, kita hanya perlu menekan logo Facebook dan kita akan dibawa ke laman resmi Facebook. Salam sejahtera semua, nama saya Melisha Datul Amira. Nomor metrik saya BB20110875. Saya akan membentangkan komunikasi bagi syarikat Facebook. Teknik dan media yang digunakan oleh syarikat Facebook untuk berkomunikasi dengan kumpulan dalaman atau kumpulan luaran adalah melalui ruangan sembang, mengemaskini status, menghantar message, forum atau ceramah secara langsung di Facebook, dan melalui penyebaran maklumat. Apa yang menarik perhatian saya tentang komunikasi yang dijalankan oleh syarikat Facebook ialah melalui kaedah kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Bagi kaedah kedua ialah pengguna Facebook dapat berkomunikasi dengan cara memberi komen atau pendapat mereka tentang video, gambar atau perkataan yang telah dikemaskini di laman Facebook. Pada kaedah ketiga pula, pengguna Facebook boleh berkomunikasi dengan cara menghantar message pada ruangan yang telah disediakan. Seterusnya, kaedah yang keempat ialah pengguna Facebook boleh berkomunikasi dengan cara mengikuti forum atau ceramah yang dilakukan secara langsung di Facebook. Dengan itu, pengguna Facebook boleh bertanyakan langsung di ruang komen yang disediakan berkaitan dengan forum atau ceramah yang dilakukan. Dan yang terakhir ialah dengan cara berkongsi maklumat berkenaan dengan berita isu semasa atau perniagaan di laman Facebook. Kebaikan bagi konsep ini ialah pengguna Facebook dapat menambah kenalan mereka di laman Facebook. Hal ini akan mewujudkan hubungan yang positif antara kalangan masyarakat yang menggunakan Facebook, serta mendapat info-info penting melalui perkongsian maklumat yang dilakukan. Namun, terdapat beberapa kekurangan atau keburukan bagi konsep ini, antaranya ialah dengan menyebarkan fitnah. Terdapat setengah masyarakat yang menyalahgunakan konsep ini dengan menyebarkan fitnah yang akhirnya akan menyebabkan pertengkaran yang berlaku sesama pengguna Facebook. Hal ini akan menyebabkan dan menjejaskan nama baik bagi syarikat Facebook. Apa yang saya pelajari melalui misi ini ialah masyarakat perlu lebih efisien dalam menggunakan Facebook untuk tujuan berkomunikasi antara sesama masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Hindayu binti Al-Karim. Hari ini saya akan membentangkan tentang kata kunci umum bagi syarikat media Facebook. Kata kuncinya adalah isu. Terdapat isu yang sering berlaku dalam penggunaan media pada masa kini, terutamanya isu yang sering terkait dengan isu privasi dan keselamatan. Privasi ini adalah pengurusan maklumat pribadi dan juga kesediaan pengguna untuk berkongsi keadaan sekeliling dan situasi semasa mereka dengan jaringan kenalan di laman media sosial. Seterusnya, dari segi keselamatan dalam Facebook, dalam internet ini, khususnya media Facebook, adalah untuk menjaga keselamatan data, pengesahan dan pengenalan data, mengawal sedia akses penggunaan dan berbagai lagi.
Okey, terdapat jenis ancaman keselamatan yang berlaku dalam penggunaan media ni adalah seperti penafian, perkhidmatan, akses yang tidak dibenarkan serta penipuan dan kecurian secara dalam talian. Okey. Hal ini kita dapat lihat ini dapat menunjukkan keselamatan maklumat pengguna di media sosial seperti Facebook adalah amat penting bagi memastikan tahap penggunaan lebih selamat dan dapat memberi kepuasan yang terbaik dalam penggunaan Facebook. Pada keseluruhannya, teknologi komunikasi atau aplikasi komunikasi seperti media sosial memberi perubahan dalam aspek privasi dan keselamatan pengguna. Terdapat kesan negatif dan positif dalam isu yang berkaitan dengan privasi dan keselamatan ini. Yang kita dapat lihat, pengguna media sosial adalah maklumat peribadi seperti gambar mereka tu seseorang itu dicuri dan dijadikan sebagai profil mereka untuk tujuan yang tidak baiklah. Kita dapat lihat isu sekarang ni banyak menggunakan gambar orang lain untuk membuat sesuatu yang tidak baik dalam aktiviti perniagaan dan ini akan menimbulkan akan mengancam keselamatan kita. Manakala dari aspek keselamatan pula, saya dapat menyadari bahawa terdapat risiko yang melibatkan keselamatan maklumat pengguna ketika mereka menggunakan Facebook ni. Contohnya keselamatan yang terjadi kepada pengguna, lebih-lebih lagi mereka yang terlibat dalam aktiviti perniagaan mereka secara atas talian ini. Walau bagaimanapun tidak semua persepsi negatif dalam penggunaan Facebook berdasarkan kepada pelbagai isu privasi dan keselamatan, dan saya juga Facebook juga memberikan impak positif dari segi hubungan sosial dan juga sebagai sumber maklumat hubungan sosial antara masyarakat dan juga sebagai sumber maklumat di mana Facebook ni kita dapat mendapat pelbagai maklumat di dalam Facebook tu. Jadi di situ selaras dengan itu isu privasi dan keselamatan maklumat ini perlu dititik beratkan oleh semua pengguna. Kita seharusnya menitik berat tentang privasi dan keselamatan peribadi kita agar maklumat kita tu sentiasa terjaga dan tidak mudah dicerobohi dan disalahguna. Itu saja. Terima kasih. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Syaflin Laiwin, nomor matriks BE201100437. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil kerja saya dalam kerja kumpulan, yaitu pada bahagian reputasi sesebuah syarikat media yang telah kumpulan kami pilih, yaitu syarikat media Facebook. Seperti yang kita telah sedia maklum, Facebook merupakan salah satu hasil ciptaan dalam perkembangan dunia teknologi pada hari ini, yang mana telah digunakan dalam teknologi internet. Facebook juga merupakan salah satu media perhubungan sosial yang sangat terkenal selain daripada WhatsApp, Telegram, Instagram, WeChat, dan sebagainya. Melalui Facebook, masyarakat dapat berinteraksi dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia. Justru itu, pada bahagian ini, saya akan menyatakan beberapa anugerah atau pencapaian terbaik yang pernah diterima oleh Facebook. Pada tahun 2019, Facebook menerima sebanyak 13 jenis anugerah, dan sekaligus ini telah membuktikan betapa hebatnya aplikasi ini dalam
kalangan masyarakat di seluruh dunia. Antara anugerah yang diterima adalah Best Company for Women 2019, Best CEO 2019, Best Company Culture 2019, Best Company Perks and Benefits, Best Company Compensation, Best Company Happiness, Best Professional Developments 2019, Best Leadership Teams 2019, Best CEOs for Diversity 2019, Best CEO for Women 2019, Best Product Team 2019, Best Company Outlook 2019. Seterusnya kita akan beralih pula ke tahun 2020, di mana Facebook telah memenangi sebanyak 5 jenis anugerah, yaitu Best Company Perks and Benefits, Best Company Compensation, Best Company Happiness, Best Leadership Teams 2020, dan juga Best CEOs for Women 2020. Berdasarkan 34.010 penilaian dan juga 2014 orang peserta pekerja di Facebook sangat berpuas hati dengan pengalaman kerja mereka. Skor budaya keseluruhan adalah 79/100 ataupun E+, E tambah, telah menggabungkan penilaian pekerja berdasarkan maklum balas mereka mengenai pasukan, pengekalan, mesyuarat, dan banyak lagi. Sekian sahaja dari saya pembentangan tentang reputasi syarikat media Facebook. Sekian, terima kasih. Saya Erlinia binti Yusuf dan saya akan membentangkan tentang kata kunci stakeholder dalam syarikat Facebook. Kumpulan atau individu yang boleh mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian objektif organisasi dalam syarikat Facebook ialah pengguna, pengiklan, pekerja, kerajaan, dan community. Apa yang menarik perhatian saya adalah pada komponen pertama, ketiga, dan keempat karena pertama sekali pada komponen pertama yaitu pengguna yang merupakan pihak yang paling penting dalam menerima keutamaan utama syarikat dengan memberikan pertimbangan tentang pernyataan misi dan visi Facebook yang merupakan penentu reputasi dan ketertarikan Facebook terhadap masyarakat. Pada komponen kedua pula yaitu pengiklanan yang merupakan kumpulan yang berkepentingan dan adalah sumber utama dalam menentukan proses popularity Facebook. Akhir sekali ialah komponen keempat yaitu kerajaan yang merupakan pengelola kepentingan Certificate Signing Request CSR yang sangat penting dengan memberikan syarat dalam bisnis media sosial yang membuatkan perusahaan, platform, dan faedah pemerintah yang merangkumi persyaratan peraturan. Kebaikan stakeholder terhadap Facebook ialah dapat meningkatkan popularity Facebook dan dapat menarik perhatian lebih ramai masyarakat, dan hal ini dapat meningkatkan jumlah pengguna Facebook. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan ahli perusahaan melalui pengiklanan produk yang dilakukan di Facebook. Burukan bagi konsep ini ialah penyalahgunaan terhadap Facebook, di mana kumpulan ini akan menyebarkan maklumat palsu melalui Facebook untuk tujuan menipu dan akan membuatkan reputasi Facebook terjejas. Apa yang saya pelajari melalui misi ini ialah mereka yang merangkumi kumpulan stakeholder ini haruslah menghargai kepenggunaan Facebook sebagai sumber pendapatan untuk mendapatkan keuntungan dalam sesuatu perusahaan. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.